Orang tengah setup almari manual, Faisal pun masih pening-pening. Nih. Wanna sing a song for mommy? Yes. Mommy bye. Mommy bye. Mommy little bye. Lagu apa sih nak? Berlubang tengah dia bye. Susah nak adjust si skru dekat dalam tu, so tak apalah macam ni je. Hai. Siap pergi fishing. Lebih choice. Hah? Dia buat macam dubbing je. Tengok ya. Lebih choice. Kenapa? Tengok tak apa. So inilah almari kita yang sangat mungil kecil. Hari tu Anis dah lipat kain, siap iron lagi. Baju dekat bawah. Yang ni pun sama. Dah settle setup almari, mari kita iron baju. Tengok tu dua bakul Anis kena iron baju. Kita iron kat bawah ni je. Anis biasanya pakai sejadah yang ni. Lepas tu pakai iron macam ni. Korang ingat tak Anis punya iron yang apa ya nama dia tu? Anis dah jual. Tak selesa lah korang kena sambil berdiri kan. Kebas lah kita nak iron baju banyak-banyak kalau sambil berdiri. Banyak kabel lah pula. Iron yang macam ni sedap kan, sambil layan movie ke, sambil duduk, sambil baring pun boleh. Baring melampau lah pula. Singkan baju Faisal dulu supaya senang nanti kita nak iron. Anis simpan pun agak jauh, harap korang boleh dengar. Memang iron baju siap-siap, simpan dalam almari. Kalau baju kerja Faisal Anis hanger, jadi bila Faisal nak kerja tu kan senang. Kadang-kadang bila Anis tengah tak solat, Anis tu bangun lambat. Jadi kalau Anis bangun lambat, Faisal kan senang ambil baju je, tak payah dia gosok baju. Senang lah kalau baju dah siap. Pas tu pasal tudung pula, Anis pernah share benda ni dekat IG. Kan iron beberapa helai tudung, pas Anis hanger, jangan lipat lagi. Untuk 1 minggu tu, so Anis akan pakai 1 minggu tu yang dah siap iron. Senang kan? Kadang-kadang emak-emak ni walaupun Anis cuma anak satu, rushing, tak ada masa dengan jihad lagi. So bila tudung dah iron tu, kita just grab je, pakai macam tu. Tak adalah kena sangat. Ni baru anak satu kan. Macam manalah mak-mak yang dah anak 2, 3 kan. Sempat ke tak iron baju? Anis iron semua baju, baju jalan, baju kat rumah. Sampai seluar dalam Anis iron. Masa awal-awal kahwin kan, Faisal hari tu gelak tau. Macam, iya ke sayang? Sayang tak payahlah iron seluar dalam tu. Anis belajar daripada Mama Anis. Mama Anis selalu iron seluar dalam tau. Jadi mungkin Anis pun macam best juga. Cakap pasal anak ni kan, semakin kesini semakin ramai yang tanya tau. Kadang-kadang ada dalam komen, kadang-kadang masuk DM. Serius ke, yang gurau ke? Tanya pasal bila Anis nak bagi Z adik, bila Anis nak ada anak kedua. Tak pernah terasa hati bila ada orang komen atau cakap macam tu tau. Sebab Anis pun kalau sejujurnya Anis dengan Faisal masa ni tak fokus sangat untuk anak kedua. Faham tak korang? Maksud Anis, kita tak ada plan yang betul-betul kita orang buat plan nak anak kedua. Macam ni, kalau Allah bagi rezeki anak kedua tu sekarang-sekarang atau tahun ni, alhamdulillah. Kalau tak pun tak apa, macam tu. Anis dengan Faisal fikir kita kena stabilkan beberapa hal. Mungkin daripada Faisal, dia kan tengah cari side income, nak stabilkan keuangan kita. Alhamdulillah gaji Faisal daripada company yang sekarang dia kerja tu mencukupi, lebih daripada cukup untuk family kecil kita. Arnis pula nak stabilkan diri Arnis, kan korang pun tahulah Arnis ada beberapa problem dengan diri Arnis sendiri. Nak confidentkan diri, nak independentkan diri. Setakat ni kan bawa kereta pun Arnis tak masuk highway lagi korang. Arnis takut, seram. Arnis fikir kalau Arnis mengandung, pas tu ada anak lagi, itu akan lebih menyusahkan diri sendiri, faham tak? Dan kesian dekat anak. Anis belajar daripada Ziad. Masa hari tu Anis baru dapat Ziad kan, dengan Faisal kerja. Memang payah lah, memang susah nak pergi mana-mana, kena tunggu Faisal. Sementara Faisal sekarang semakin busy. Kalau dulu mungkin Faisal
Tak adalah busy sangat macam sekarang nih. Anis pikir pasal tuh sebetulnya korang, bukannya kita tanah ada anak, nak sangat. Anis pun dengan Faisal memang karena anak ramai kan, maksudnya nak bagi Ziyad kawan. Anis tanah Ziyad sorang-sorang, kesian lah dia kan, tak ada adik beradik. Terus Ziyad pula dia tak pernah tanya, mungkin dia pun belum paham pasal baby ke adik ke, dia tak paham. Kalau tengokkan Ziyad bila dia jumpa baby kan, baby merah, baby newborn macam tuh, atau budak yang di bawah Ziyad, dia macam tak ada excited atau tanya adik baby ke, tak. Pernah hari itu Anis tanya kan dengan Faisal, Ziyad nak baby ke? No, I don't. Dia macam tu. Lihat kita. Anis memang pakai pil perancang orang. Dulu masa 1 tahun awal-awal pas melahirkan tuh Anis pakai pil perancang yang minum tuh. Tak pernah injek, kita takut. Cukup-cukuplah masa mengandung dengan beranak tuh kena cucuk jarum. Sekarang Anis tak mau. Anis memang penakut orang. Perancang tuh Anis ambil yang pil, yang minum macam tuh kan senang kan. Cuma kadang-kadang lupa, kadang-kadang terskip minum. Tapi alhamdulillah tak mengandung. Kalau orang tanya bila Anis nak mengandung, jawabannya mungkin tahun depan. Tapi tak tahu juga. Tapi kalau Allah dah bagi tahu nih, tak apalah, Anis terima aje. Allah bagi, Anis terima. Tak bagi, tak payah stres-stres. Gitu. Tapi seronok kan, ada setengah perempuan yang 1 tahun sekali mengandung. Macam kawan Anis, dia sebaya dengan Faisal, bukan Anis. Sekarang anak dia dah 4 korang, ke-5 ya. Dia beranak tuh macam senang je. Hela nafas beranak macam tuh. Anak kawan Anis tuh yang udah besar, paling besar pun dia umur 8 tahun. Best kan ramai anak tuh. Tapi kalau ramai anak, awal-awal tuh struggle, kena urus dia orang kan. Nah, orang nampak seronok aja, tapi yang hadap hari-hari tuh kita, emak-emak. Macam Arnis, kadang emosi Arnis pun tak betul juga orang. Macam layan Ziyad oke, apa semua. Ada masa Arnis pun tengking Ziyad. Ada masa Arnis pun marah Ziyad. Ziyad kategori budak yang tak lasak sangat, yang tak aktif sangat. Macam ada kan setengah budak yang hyperaktif. Ziyad tak, oke lah, Ziyad normal, masih normal lah. Itulah mungkin ada time-time Arnis tengah penat, tengah bad mood, emosi tengah tak stabil. Kena juga Ziyad. Jadi sebab itu yang Arnis pun kena fikirkan. Sebab Arnis tak nak anak-anak tuh jadi mangsa emosi kita kan. Sekarang aja anak 1, kadang ada masa Ziyad nih kena main seorang-seorang. Misalkan Arnis ada kerja urgent, kena habis hari tuh, Arnis akan terpaksa bagi Ziyad YouTube. Padahal hati kecil Arnis tuh Arnis tak nak tau Ziyad bagi YouTube, bagi screen terlalu lama. Udahlah, Arnis nih seorang yang akan merasa bersalah. Arnis akan salahkan diri Arnis, seorang ibu yang tak baik lah apa semua. Kalau Arnis tak cukup baik layan Ziyad. Ke Arnis je yang macam tu, atau korang pun sama macam tu. Bila kita tertengking anak ke atau terpukul anak kan, bila Ziyad tidur Arnis akan nangis tau. Ya Allah, aku ni bukan ibu yang baik. Menyesal pula. Cium-cium Ziyad, minta maaf lah. Minta maaf dengan Allah, minta maaf dengan Ziyad. Kalau Faisal, dia memang tak pernah tengking Ziyad. Dia tak pernah marah Ziyad. Apa yang Ziyad nak, dia akan bagi. Apa yang Ziyad nangis, dia akan buat. Tapi kalau jadi orang tua ini kena macam tu salah satu. Tak boleh dua-dua garang, tak boleh dua-dua lembut. Macam Ziyad, bila dia kena marah dengan Arnis, dia akan mengadu dengan Faisal. Ayah, mami mad. Dia cakap macam tu. So Faisal yang pujuk Ziyad, yang bagi nasihat. Ziyad jangan macam tu, sesuai mami marah, macam tu. So Ziyad akan paham. Allah. Suami. Ngantuklah pula. Semalam tidur lambat. Tadi pagi bangun awal. Hantar Ziyad. Pas tu hari ini Faisal servis kereta. Jadi Arnis tak pakai kereta. Kereta dah lama dah tak servis. Ya Allah, dah lewat. Apa tuh? Yang tarik tuh kan. Kalau kereta tuh dah lewat dah. Dia tak ada masa nak cuti, payah. Busy memanjang kat office. Tu yang di hari ini half day. So dia nak servis kereta. Tengok, air ni best cepat panas. Cuman tengok, hari itu pernah terhangit
Anis udah bersihkan nih takdan. Bukan takdan, malas. Plan tuh udah ada dah, tapi nanti aja. Orang tak tahu lagi ya, adik Arnis yang Ajis tuh, dia pun udah beranak. Istri dia udah melahirkan lagi. Anak kedua dia tuh laki-laki, jadi Ajis udah dapat sepasang. Dia tahun ini 4 tahun, so udah besar lah, kira udah besar kan. Kadang-kadang rindu baby newborn tau. Misalkan kita pergi ke kedai baby newborn, Arnis hidup, Arnis tengok baju baby newborn tuh, rindu lah. Kan kalau baby newborn tuh bau dia khas. Pas tuh bau mulut baby newborn. Itu kadang-kadang ya Allah rindunya. Sekarang Zia dah tak bau baby dah, tapi walaupun dah 4 tahun, tak adalah busuk macam kita orang dewasa kan. Arnis masih suka cium mulut Zia tau. Lagi bila dia tidur, Arnis cium-cium, Arnis hidup. Masih ada lah bau baby tuh. Biasalah naluri emak-emak kan. Anak besar sikit, rindu bau baby. Tapi kalau ikutkan Zia dah 4 tahun, dah boleh dah dapat adik kan. Kan dekat klinik pun jarak dia 2 tahun ke berapa ya, Arnis lupa lagi. Lama dah Arnis tak pergi klinik. 2 tahun, oke lah normal kan. Kalau bawah tuh kesian pula, terlalu rapat. Tapi kalau dah rezeki kita pun tak boleh salahkan. Terima aja lah rezeki. Orang ada yang berkawin bertahun-tahun tak ada anak lagi. Kalau dapat tuh dah je lah terima. Macam Arnis sekarang, Arnis memang tak ada plan. Macam apa tuh namanya kalau di kehamilan tuh apa nama dia, ya tak plan lah. Tapi bila Allah dah bagi Arnis mengandung, sebab Arnis tak pakai perancang, alhamdulillah rezeki. Kalau tak apa, tunggu je, kita masih muda. Arnis pun sekarang tengah enjoy dengan Ziad. Arnis rasa ada kawan sekarang. Ziad dah 4 tahun, gimana-mana tak payah menyusu. Pilih apa tuh yang tukar pampers tuh kan. Kalau dulu masa dia baby lagi, sikit-sikit kita menyusu dalam kereta. Pergi mall pun sekejap-sekejap pergi bilik. Itu pergi bilik yang menyusu tuh. Tukar pampers pun sama, sikit-sikit berak. Sekarang Ziad dah 4 tahun tuh dah rasa macam kawan dah. Sembang, ambil gambar, ambil video, buat konten sama-sama. Tengah enjoy momen-momen tuh dengan Ziad. Lola nanti mengandung lagi kan, Arnis anak perempuan, anak lelaki. Kalau boleh request, kalau boleh request isi form, minta dengan Allah tuh Arnis anak perempuan lah, of course kan, sepasang. Anak laki-laki dah ada. Arnis pun dah tahu anak laki-laki nih, oh macam nih. Bila anak perempuan pula, mesti nanti lagi happening. Pakai aksesoris lah, headband lah, ribbon lah, baju pun dress lah. Oh si cantik. Lepas tu nanti boleh jadi best friend Arnis pula untuk make up, pakai baju sedondon, abaya ke apa-apa kan dengan Arnis. Insya Allah kalau Allah bagi. Tapi kalau misalkan Arnis mengandung dapat lelaki lagi pun tak apa. Oke lah, geng Faisal lagi. Faisal bertambah geng. Ziad pun ada kawan. Arnis jadi princess sorang-sorang kan. Ada banyak bodyguard. Apa-apa aja, janji sehat, selamat. Satu hal juga Arnis membesarkan Ziad. Arnis memanglah tak berpendidikan tinggi macam orang lain. Sorry, rumah je, orang kampung je. Cuman ya, belajar daripada pengalaman kehidupan Arnis. Arnis nak bagi kasih sayang tuh full untuk Ziad. Contohnya daripada masa, dari mana cara kita faham perasaan anak tuh, faham tak orang? Sebab Arnis broken home, jadi Arnis tak nak hanya sekedar kita bagi duit je as parents. Arnis nak kita tuh paham perasaan si anak tuh macam mana. Kita kena support dia untuk pendidikan, untuk sekolah dia, masa depan dia, apa yang dia suka kan, support, dan kita bagi peluang dia. Misalkan Zia suka menyanyi, so Arnis kena tengok bakat dia apa yang dia suka. So mungkin Arnis boleh support dia dan boleh bagi tempat untuk dia. Misalkan Arnis nanti masukkan ke kelas musik ke kelas vokal ke macam tuh kan. Orang tua misalkan oke, bagi makan, bagi apa yang dia perlukan, tapi mungkin daripada perasaan jarang orang tua yang paham perasaan anak.
Anis tak nak macam tu. Anis nak faham Ziad. Misalkan Ziad ada yang tak puas hati ke, misalkan Ziad bad mood ke, sedih ke, Anis nak dia share dengan Anis. Jangan dia luah dekat orang lain atau dunia luar macam tu. Anis dengan Faizal nak Ziad tu selesa dekat rumah. Bila si anak tu selesa dekat rumah, dia akan pulang ke rumah. Dia takkan cari tempat lain. Dan alhamdulillahnya benda ni satu prinsip dengan Faisal. Faisal pun sama. Faisal membesar di keluarga yang harmonis, yang perfect, yang tak broken home. Alhamdulillah. Emak kan suri rumah, jadi emak yang akan kontrol. Bukan kontrol dari segi kontrol apa ke, maksudnya dia akan tengokkan si anak tuh sekolah oke ke tak, ada homework ke tak, balik sekolah pukul 12 memang dia akan balik pukul 12. Dia tak akanlah pergi mana-mana dulu dengan kawan-kawan dia. Kadang-kadang ada setengah budak yang pandai menipu kan, menipu daripada segi masa lah, sekolah lah, apa semua kan. Maksudnya kita disiplinkan anak tuh, bukan kontrol anak tuh. Ini tanah terlalu strict juga untuk Ziad, akan bagi peluang. Faham benda-benda tuh korang, bukannya kita akan kontrol dia ke macam mana. No. Oh ini, oh benar. Ada setengah orang tua dia akan strict sangat. Mungkin itu orang tua yang macam itulah. Kalau Anis akan strict juga, tapi tak bosi. Kalau dalam sebuah company Anis tak mau bosi. Anis akan bagi peluang, Anis akan dengar suara dia. Mungkin Ziad pun, mami aku nak ini. Kalau benda itu masih positif, masih di jalan yang normal, baguslah untuk kebaikan dia, Anis akan support je. Misalkan Anis nak Ziad jadi pemain bola sepak. Sebab Anis dari dulu lagi, sebab fans sangat dengan Ronaldo, Cristiano Ronaldo, CR7. Bila Anis ada anak lelaki, Anis nak anak lelaki Anis tuh jadi pemain bola sepak lah. Tapi bila tengok sekarang, tengok gaya Ziad nih, dia tak suka sport. Dia bukan sport boy macam tu. Dia lebih ke IQ. Macam Faisal lah, dia suka baca buku, dia suka berfikir macam tu. Sekarang ni pun bila Anis ajak Ziad main bola sepak, sikit-sikit dia akan tired, penat macam tu. Memang tak nampak lah dekat situ yang Ziad ni minat bola sepak. Ada setengah kan budak ni dah nampak dah, oh dia ni suka musik, oh dia ni suka bola sepak, macam tu. Oh lagi satu, Ziad suka menyanyi. Itulah yang Anis plan nanti. Dia besar sedikit nak masukkan ke kelas vokal ke atau kelas berlakon ke, sebab dia suka berlakon. Dia lebih ke yang relax macam tu. Dia tak sport boy, sportman. Itulah Anis maksudkan. Anis takkan paksakan anak tuh tak suka, kau tak payah paksa. Kesian, nanti akan tertekan. Dia akan simpan something dalam hati dia, something yang dia tak puas hati dekat parents dia. Anis tak nak macam tu. Walaupun mungkin dia tak cerita, dia tak meluar dekat kita, tapi kita tak tahu kan dalam hati dia macam mana. Anis tak nak macam tu. Anis nak anak tu open cerita dekat Anis. Dia selesa dekat kita. Kalau dia selesa dekat kita, insya-Allah budak tu takkan pergi mana-mana. Sembang sambil ayat, serba-serbi pasal anak. Tahulah sekarang tahun ni Anis 30 kan. Dah tua. Mungkin semakin mature, pandang ke depan tuh semakin jauh. Anis selalu pikir pasal Ziad aja. Mungkin keibuan Anis dah keluar. Betul-betul enjoy sekarang. Enjoy sebagai ibu, berkawan dengan Ziad, bonding time. Mature kok Anis. tak percaya juga Anis dah mature. Semoga Anis Faisal sehat, panjang umur, ada rezeki untuk besarkan Ziad. Nak tengok dia sekolah menengah, masuk asrama, masuk Q, tengok dia bawa girlfriend kat rumah, nanti berkahwin, Anis ada cucu kan, amin. Anis ni jadi satu tisu. Nanti Ziad masuk asrama, nanti tak balik rumah macam tu kan, lepas tu nanti dia ada girlfriend, dah suka nangis. Faisal gelak je lah, itu masih lama, tak lama lah. Masa sekarang ni tak terasa. Dia aja dah sekolah playgroup sekarang. Kejap lagi sekolah rendah. Lepas itu sekolah menengah kan. Semakin hari dia akan semakin busy. Ada dunia dia sendiri, ada kawan dia sendiri. Mesti nanti yang tak mau dengan mami. Alamak. Mama macam dah hujan. Hujan ya Allah, tak boleh ambil Ziad. Kereta tak ada. Rasanya Anis kena beli iron baru lah korang. Bising kan? Masih ada orang yang buat renovation, itu defect. Tak suka lah.
kita dah susun rapihkan si almari tu, baju-baju tu. Baju atau seluar yang kain dia tu satin. Satin kan licin. Kita dah susun elok-elok, dah rapi dah cantik. Pas tu terjatuh hanya gara-gara si satin tu goyang. Hei. What hell? Dan iron. Mana? Almari baru, jadi Anis masih kak mana? Oke. Baru-baru pun murah aja korang. Anis beli berapa ya? Lumayan lah, Anis beli ini dua almari sebab kecil kan. Jadi kalau satu tak cukup sebab nanti nak letakin lagi, telekung lagi, spare cadar lagi kan besar-besar. Jadi Anis perlukan dua almari kecil macam ni. Kalau dua macam ni oke lah, cukup lah. Kalau satu kurang. Siap-siap nak ambil Zia, dah pukul 12 macam tu. Thank you korang yang dah teman Anis iron baju. Pas tu kita sembang pasal anak pula. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi dekat vlog selanjutnya. Bye korang, assalamualaikum.